Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami adalah dari kumpulan 4 pendekar. Ahli-ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Alif bin Muhammad Fairuz selaku Ketua Kumpulan, Muhammad Hadif bin Nur Azli, Ahmad Qayyum Hafiz bin Ahmad Fisal dan akhir sekali Muhammad Aiman Haikal bin Azlan. Tajuk kumpulan kami ialah Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Tanah Melayu sebelum kedatangan Barat. Pembaharuan dan pengaruh Islam di Tanah Melayu boleh dibahagikan kepada beberapa aspek, iaitu yang pertama, politik, iaitu pentadbiran dan perundangan. Kedua, sosio-budaya, iaitu gaya hidup, kesenian, bahasa dan kesusastraan dan pendidikan. Ketiga, ekonomi, iaitu perdagangan, percukaian dan mata wang. Aspek yang pertama ialah politik. Politik dapat dibahagikan kepada dua, iaitu pentadbiran dan perundangan. Pentadbiran ialah konsep daulat dan institusi kesultanan, manakala perundangan pula ialah undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. Pentadbiran institusi diraja. Sebelum kedatangan Islam, sistem pentadbiran bercorak institusi pemerintahan beraja. Kedatangan Islam telah mengubah corak institusi raja kepada institusi kesultanan. Sistem kesultanan di Negeri Sembilan berdasarkan adat perpatih, iaitu kuasanya terletak pada Yang di-Pertuan Besar. Negeri Melayu yang lain mengamalkan adat temenggung dan kuasa tertinggi terletak pada Sultan. Sultan dibantu oleh bendahari, bendahara, temenggung, laksamana dan penghulu. Sultan juga turut mendapatkan khidmat nasihat daripada golongan ulama. Perundangan. Sistem perundangan adalah jaminan keharmonian dalam sesebuah masyarakat. Peraturan tingkah laku ini membawa kepada penggubalan undang-undang. Undang-undang terbahagi kepada dua, iaitu undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. Undang-undang tidak bertulis ialah undang-undang yang tidak dicatat tetapi dihafal oleh ketua adat, yang terbahagi kepada dua, iaitu adat perpatih dan adat temenggung. Manakala undang-undang bertulis ialah undang-undang yang ditulis untuk tujuan rujukan, iaitu Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Undang-Undang Pahang, Undang-Undang Perak, Undang-Undang Johor dan juga Undang-Undang Kedah. Aspek yang kedua ialah sosio-budaya. Bahasa dan kesusastraan. Tulisan Jawi sebagai medium pembacaan dan penulisan. Kesenian. Sebelum kedatangan Islam, kesenian dipengaruhi unsur Hindu-Buddha. Setelah kedatangan Islam, hasil seni digabungkan dengan unsur Islam. Contohnya seni Qad. Gaya hidup. Berpegang pada syariah dan akidah. Hubungan kekeluargaan, hormat menghormati, ziarah menziarahi dan hormat dengan orang yang lebih berusia menjadi amalan. Pendidikan. Istana sebagai institusi bagi golongan atasan, istana juga dijadikan sebagai pusat perbincangan para ulama, pengajian, penghasilan buku agama, penyimpanan buku dan hikayat-hikayat berunsur Islam. Pendidikan formal untuk rakyat diadakan di masjid, surau, madrasah dan pondok. Pendidikan tidak formal merupakan pendidikan awal yang berlaku dalam institusi kekeluargaan, iaitu pendidikan yang bermula di rumah. Aspek yang terakhir adalah aspek ekonomi. Mata wang. Mata wang ialah gantian kepada sistem barter dengan penggunaan mata wang yang memudahkan urusan perdagangan. Selain daripada itu, mata wang juga diperbuat daripada timah. Ciri-ciri wang timah ialah berbentuk bulat, beratnya 1 kati, 8 tahil dan dicatat nama sultan yang memerintah dan juga tarikh Islam. Pencukaian. Tujuan cukai bagi menjadi sumber pendapatan kerajaan dan untuk pembangunan negara. Cukai ialah bayaran yang dikenakan oleh pihak pemerintah terhadap aktiviti atau barang tertentu. Terdapat barang tertentu yang tidak dikenakan cukai seperti beras dan makanan, manakala amalan riba tidak dibenarkan sama sekali dan golongan rakyat kaya yang berkemampuan dikehendaki untuk membayar zakat. Perdagangan. Kedudukan yang strategik di Selat Melaka menjadi tumpuan perdagangan Islam dan menjadi pusat perdagangan yang penting. Syah Bandar bertanggungjawab menguruskan sistem timbang dan sukat. Peraturan timbang dan sukat menggunakan sistem tahil dan kati. Barang yang ditimbang seperti emas, perak, bahan wangian dan batu permata. Kaedah urusan perdagangan di Melaka ialah kaedah jual beli dan kaedah pertukaran barang. Dengan ini, maka terbuktilah bahawa terdapat banyak pembaharuan dan pengaruh Islam di Tanah Melayu sebelum kedatangan Barat. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.